Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballighur risalah wa addal amanah wa nashal ummah wa jahadu fi sabilillah haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yatraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Wa qala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah pada tuan imam yang tugas pada malam ini, Imam Asmawi. Tak lupa kepada nazir, para imam, seluruh tatan kuasa masjid yang dapat hadir pada malam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan setinggi-tinggi merofakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memilih kepada kita untuk sama-sama kita ini hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Walau bagaimanapun, dalam keadaan kita masih dalam musim wabak COVID-19 ini, berada dalam PKP penuh dengan SOP-nya, alhamdulillah kita dapat menunjukkan suatu usaha yang baik. Masyarakat kita, rakyat kita dapat menyahut seruan daripada ulil amri, ini kerajaan, bagi mencegah wabak penyakit COVID-19 ini. Dan alhamdulillah, rakyat Malaysia dapat menyahut cabaran dengan mendisiplinkan diri, walaupun ada sebahagiannya yang tidak dapat mengikut peraturan itu. Dan hari ini pun kita tengok, selepas PKP itu, PKPP, maknanya telah dibuka dan telah dibuka operasi-operasi seperti sekolah, tempat permainan, shopping kompleks, masjid, surau, sekolah dan sebagainya. Hari ini kita tengok ada peningkatan dari sudut mangsa yang baru, dan mudah-mudahan kita janganlah maknanya mengabaikan tanggungjawab kita untuk kita menjaga daripada berlakunya ataupun penularan wabak COVID-19 ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyak mungkin, kerana kita sudah pun daripada orang kata apa 50% ataupun 60%, mungkin 70% kita dapat beroperasi sebahagian tempatnya, walaupun dalam keadaan SOP, tetapi nak dibandingkan dengan negara-negara yang lain, tidak seperti mana kita. Negara jiran kita satu hari lebih kurang 1000 lebih kes terbaharu mangsa COVID-19 wabak penyakit ini, tapi kita alhamdulillah hari ini ada 20 lebih, tapi itu pun meningkat ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, selama 3-4 bulan, 3 bulan lebih, kita tidak dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tak, dalam lebih 3 bulan lebih. Mungkin ada tuan-tuan yang menangis, mungkin ada bersedih, rindu nak datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terdapat juga ada sahabat-sahabat, kawan-kawan kita yang gembira,
Tak payah datang pun tak apa, alhamdulillah cuti. Lama tak payah pergi sembahyang Jumaat. 3 bulan dah tak pergi sembahyang Jumaat, seronok duk rumah biasa. Tapi begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat kita, betul. Allah tarik nikmat kita. Nikmat kita boleh hidup dalam keadaan kelapangan, keluasan waktu, dapat keselesaan. Kita boleh berjalan, kita boleh keluar, kita boleh pergi ke mana-mana sahaja. Itu satu nikmat yang mana Allah SWT berikan kepada kita. Dan Allah SWT nak supaya hamba-hambanya dapat menginsafi diri dan bermuhasabah diri dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita semua tu. Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat kehidupan. Ya, kita sebelum ni tak pernah pula tak boleh pergi surau. Tak pernah dalam seumur hidup kita dalam 100 tahun ini, tak pernah tak boleh pergi ke masjid, surau, tak boleh pergi tempat-tempat yang untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT, tak pernah. Sebab tu kita tengok ada macam-macam siri, ada yang bergaduh pun ada. Ada yang jumpa dengan Pak Imam, saya nak pergi sembahyang masjid, bila nak buka ni? Marah dia. Marah, jumpa kat kedai masa beli barang basah, bila nak buka Imam, dia marah. Saya tak boleh dah nak pergi surau, nak pergi masjid, tak boleh ni. Kenapa tak boleh pergi? Kenapa surau tak boleh buka? Kenapa masjid tak boleh buka? Dia marah pula. Tak puas hati pula, dia miss WhatsApp pula. Bila nak boleh pergi ni WhatsApp? Agak-agak bila boleh pergi? Tak boleh WhatsApp, dia call terus imam. Dia call imam, bila boleh buka? Lambat lagi ke? Tempat lain boleh buka, kenapa masjid tak boleh buka? Dia tanya. Bila boleh buka? Kerajaan isytiharkan buka 40 orang. Tengok-tengok orang yang minta marah tadi, imam pun tunggu. Mana orang tu? Tak sampai-sampai. Mana orang yang minta marah aku tu mana? Dah buka lebih 40 orang, dah boleh buka ikut kapasiti. Tunggu tak sampai-sampai. Sampai imam kata, lepas ni aku nak call dia pula, tengok. Aku nak call dia pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ini perangai sikap manusia. Ya, ini sikap manusia yang tak betul, yang salah, yang tak kena. Seperti mana yang mana Allah perintahkan kepada kita, bukan begitu cara dia. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ulil amri, para ulama bersidang, bermusyawarah nak memutuskan suatu maknanya keputusan ini. Bukan hanya mereka mengikut dengan cara dengan idea mereka semata-mata. Bukan dengan cara mereka maknanya berbincang begitu seperti kedai kopi, tidak. Mereka bersidang dengan para alim ulama dan sebagainya, fatwa kebangsaannya dan sebagainya, kemudian memutuskan supaya apa? Memberi pencegahan. Bila dia tengok ada dekat negara-negara lain boleh semayang, dia baru tengok negara lain boleh semayang. Bagus semayang tu bagus, semayang maaf tu bagus, tapi dalam keadaan kita, tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, bila berlaku pertembungan, kita semayang di rumah Allah SWT, ini betul. Memang diperintah, dituntut untuk kita solat fardu di masjid, mengimarahkan rumah Allah SWT, sunat muakkad. Tapi bila adanya wabak penyakit, pertembungan antara dengan sunat muakkad, yang mana lebih berat? Maka lebih beratlah untuk kita menjaga kewajipan daripada kita menjaga keselamatan itu. Kerana apa? Dia bukan hanya berjangkit pada seorang diri, bukan kita kena kita saja, dia melibatkan orang ramai. Dan dia cukup bahaya, tak nampak. Dia tak nampak. Berat dan tanya macam Allah. Sebab itu kita belajar maqasidus syar'iyyah. Yang pertamanya apa dia? Hifzul nafs, menjaga nyawa. Kena jaga nyawa. Sebab tu kita belajar dalam hukum fiqh, kalau kita ni makan durian, ni ke musim durian baru ni, makan durian baru lepas makan, kalau terbelahak tu agak-agak wangi ke busuk,
Masa buka tu wangi lah kan, buka kan Musang King, D24, IOI, apa lagi tak tahulah, bapak King, Musang King, macam-macam King lah, tak tahu sebut macam-macam dah. Masa buka tu wangi lah, masa makan tu, lepas belahak tu agak-agak lah tu imam pun boleh pensan tu. Jadi hukum fiqh dia apa dia? Hukumnya makruh. Kalau makan durian, makan petai, makan bawang, makan benda-benda yang busuk yang boleh menyebabkan ganggunya jemaah yang lain, disebabkan kita makan benda-benda yang busuk tadi boleh mengganggu kekhusyukan makmum yang lain, itu pun dihukumkan makruh, apalah lagi dengan penyakit. Bila mana makruh kita sembahyang, makanya afdalnya kita tak boleh sembahyang bersama jemaah tu. Jangan datang sebab kita mengganggu. Kalau kita nak datang juga, pastikan kita bersihkan sungguh-sungguh, berus gigi, bubuhlah banyak mana gigi tu, kumurlah dengan listerin ke apa benda ke, air apa ke, hilangkan bau tu, bau kita sembahyang. Tapi kalau dalam keadaan kita begitu, kita datang juga mengganggu, hukumnya makruh kita solat bersama dengan jemaah ini, makruh hukumnya. Makruh. Ini pula penyakit. Penyakit bukan penyakit biasa-biasa, penyakit yang membawa kematian. Yang melibatkan bukan hanya orang sebelah kita, dia boleh jadi kontak rapat, dia boleh bersangkut dengan dalam keadaan merebak, dalam keadaan jangka masa yang pendek, cepat. Maka dalam keadaan itu, maka ulama kata tidak dibenarkan ditutup masjid, tempat-tempat yang melibatkan orang ramai dan sebagainya. Maka tak dibenarkan untuk berjemaah ataupun berhimpun. Maka di situ macam-macamlah kita kedengaran, dengar macam-macam. Saya pun lebih kurang seminggu sebelum PKP, 18 hari bulan 3 tu, saya kuliah begitu. Ada satu surau saya ceramah. Saya kuliah, saya sebut kita kena ikut kata para alim ulama, supaya mana kita apabila berlaku darurah satu tempat, makanya kita kena kosongkan masjid ataupun surau, kerana perkara itu satu perkara yang berat dan penting untuk kita menjaga maslahat masyarakat umumnya. Lepas saya ceramah itu, ada seorang syekh muda datang. Ustaz, saya tak setuju dengan apa yang Ustaz cakap. Mana boleh kita kosongkan rumah Allah? Suruh dia semangat. Gitu. Dia marah saya, dia syekh jamang lebih besar pada saya. Cakap, ni lebih alim pada aku, ni segan aku. Mana boleh, dia kata. Saya tak setuju. Dia kata, dia pumpang. Saya kata, saya pun dengar, saya anggap aku, ya. Dia kata, saya tak kenal ni, ni tak kenal saya diam. Kemudian dia kata, saya tak setuju dengan Menteri Agama, Mufti ni, saya tak setuju. Mufti yang jadi Menteri Agama, saya tak setuju. Saya tak setuju gini. Saya pun diam. Kemudian dia pun kata, saya hanya setuju dengan ulama saya saja. Dia sebut ulama saya tak. Saya tunggu dah. Masalah juga kan? Masalah bila taksub dengan hanya pendapat bagi kelompok dia saja. Ni ada jemaah marah saya lah, kalau jemaah ada kat sini. Jadi saya hanya yakin dan percaya dengan ulama saja, ulama Hizbut Tahrir saja. Sudah. Bila dia sebut macam tu, saya kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jumpa orang, terima kasih. Baik, tak mahu dengar cakap lah, tak payahlah cakap apa yang banyak, tak guna juga kan. Kita tahulah, memang tak mahu dengar lah kan. Kalau disebut macam tu, memang cakap lah macam mana pun dia tak mahu, dia nak kata dia betul juga. Tak apa, silakan, kamu betul kan. Tengok selepas pada tu, memang apa yang saya sebut tu alhamdulillah sama tepatan dengan seperti mana yang telah disebutkan oleh para mufti dan ulama dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam-macam keadaan kita pada hari ini. Ala kulihannya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengar macam-macam dah kisah, sampai kita pun tak lalu nak dengar dah. Lama sangat dah. 3 bulan, 4 bulan, mana ada seumur hidup kita cuti sekolah sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan. Sampai mak ayah pun meroyan, bukan anak meroyan, mak bapak meroyan kat rumah. Macam mana ustaz, anak saya duduk rumah main game je. Saya pun main game juga dengan dia orang ustaz. Mak ayah pun main game juga. Boring sangat. Saya ni hampir tak betul dah ustaz. Saya asyik tengok dinding aja sekarang ni. Keluar lah, ya Allah. Perak bila keluar tu, mula-mula tu, ya Allah, perak. Tengok orang macam tak pernah tengok orang. Saya isi minyak motor, meleleh-leleh, tak sedar. Basuh sekali motor dengan petrol tu.
La ilaha illallah, terkejut. Punya tengok orang tu perak. Kan minyak murah pula masa tu. Masya-Allah. Tak tahu nak bajet dah. Kan? Habis motor. Basuh dengan petrol. Kan nak tengok. Jadi tuan-tuan, semua ini adalah bagi kita, bagi hamba Allah SWT yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT ini. Apa yang berlaku ini, apa yang kita imani, yang kita beriman kepada Allah SWT, yang kita percaya dan kita yakin, walaupun kita dengar macam-macam datang daripada mana, dikatakan datang daripada China, negara China. Makanan-makanan yang pelik-pelik dan sebagainya, binatang-binatang yang pelik-pelik, eksotik dan sebagainya. Makan ular, makan kalajengking, kelawar, makan binatang ulat, macam-macam dia makan. Tak apalah, ada yang kata datang daripada Amerika. Datang daripada Amerika. Ada kajian yang kata sebenarnya datang daripada Israel. Israel yang menyebarkan virus ini sebenarnya. Mereka ada berlaku peperangan biologi untuk menjatuhkan ekonomi negara-negara, maknanya musuh-musuh mereka, untuk menguasai dunia dan sebagainya. Ini macam-macam kenyataan-kenyataan yang telah dibuat yang kita dengar. Tapi walau bagaimana sekalipun, kita yang percaya dan yakin kepada Allah SWT, kita tahu ini semuanya adalah datang daripada Allah dan izin daripada Allah SWT. Izin daripada Allah. Izin datang daripada Allah SWT. Kalau bukan izin, Allah tidak izinkan dia, maka dia datang berlaku. Bila Allah izin, maka dia datanglah melalui datang daripada manusia. Tak kiralah, mungkin dia buat daripada manusia, mungkin dicipta oleh manusia, mungkin juga datang daripada binatang-binatang yang pelik-pelik tadi dan sebagainya. Tetapi semuanya datang daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah tarik nikmat kepada kita, nikmat apa? Nikmat kesenangan kepada kita sebelum ini. Dan ramai manusia di kalangan kita yang Allah bagi nikmat dia, nikmat kesenangan, boleh keluar, boleh bebas pergi mana saja nak pergi, dan Allah perintahkan kepada mereka untuk hadir ke rumah Allah SWT pada waktu yang telah ditetapkan, yakni sembahyang 5 waktu, di masjid berjemaah, di surau dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa dia? Allah SWT menyebutkan bahawa sesungguhnya solat itu telah difardukan pada waktu yang telah ditetapkan. Maknanya Allah perintahkan kepada kita supaya apa? Maknanya kita ni solat berjemaah di masjid. Allah suruh kita ni berjemaah. Allah suruh kita ini mengimarahkan rumah Allah SWT. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang mengimarahkan rumah Allah SWT itu adalah mereka yang beriman, yang percaya kepada hari akhirat, percaya kepada Allah SWT, dan yang mereka ini percaya kepada Allah SWT, dan mereka ini mendirikan solat dan membayar zakat. Maka bila dilihat begitu keadaan tuan-tuan yang berkata Allah SWT, apa yang berlaku, kita tengok masyarakat kita yang diberikan nikmat yang besar luas, maka tidak hadir ke rumah Allah SWT. Bila dalam keadaan tidak dapat hadir ke rumah Allah SWT, masa itulah baru mereka rasa nak pergi. Allah uji juga, tengok dia orang teringin tak nak pergi rumah Allah, nak rumah aku, nak pergi tak. Tengok hati mereka ni, rasa gelisah tak, rasa sedih tak, ada rasa-rasa macam rindu sungguh tak. Ada, mungkin Allah jentik hati mereka supaya ada. Tetapi selepas pada itu, kita tengok ada juga pertambahan, alhamdulillah, tapi tak berapa ramai sangat, tak berapa menjadi sangat. Jadi kita tahu bagaimanakah keadaan yang akan berlaku kepada kita, supaya Allah SWT nak berikan hati-hati mereka yang cintakan masjid ni macam mana. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi apa-apa sekalipun, maka kita kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita tengok kan, dalam keadaan gini ada ramai mereka-mereka yang berkongsi kepada kita, mangsa-mangsa COVID-19 ini, yang terkena penyakit ini. Ada yang mengata, Ustaz, saya masuk, di antaranya ubatnya ialah kena baca Quran banyak. Itu je. Baca Quran banyak, banyakkan berzikir, berdoa, makan ubat, ikut apa yang doktor cakap tu, insya-Allah. Itu je kita usahakan, Allah bagi jalan dia. Baca Quran banyak. Banyakkan mengambil wuduk, sentiasa mengambil wuduk.
Kan Nabi dah ajar pada kita kan, ambil wuduk sehari 5 kali. Jadi orang yang mengikut sunnah Nabi SAW, yang mengekalkan wuduk itu bagaimana? Lebih-lebih lagi mereka yang sentiasa menjaga wuduk, yang tidak putus wuduk. Mereka yang mengikut sunnah Nabi SAW, mengekalkan wuduk bermaksud tidak putus wuduk. Itu maksudnya apabila wuduknya terbatal, cepat-cepat dia ambil wuduk, sampai nak tidur pun dia ambil wuduk. Daripada bangun pagi, dia ambil wuduk untuk solat fardu subuh, solat qiyamul lail, kemudian dia buat solat sunat fardu subuh, kemudian dia terus mengekalkan wuduk itu. Maksud kekal tu takkan dia tak buang air besar, takkan dia tak berak, tak kencing. Bila dia buang air besar ataupun berlakunya hadas kecil ataupun hadas besar mungkin, maka dia cepat-cepat berwuduk. Maka itu dia dikatakan orang yang tidak putus wuduk itu. Jadi orang kata, orang tak faham, kata Ustaz, mana takkan ada orang sampai macam tu tak putus wuduk Ustaz, tak normal Ustaz, takkan tak kencing tak berak Ustaz? Ada. Aku tak putus wuduk tu maksudnya dia lepas dia batal dia ambil wuduk. Batal dia ambil wuduk, batal dia ambil wuduk. Ini orang yang menjaga, memelihara akan wuduknya, Allah bagi pahala besar pada dia. Itulah amalan-amalan para alim ulama. Ya tuan-tuan yang hormati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah rasanya maknanya bab COVID-19 ni kita pun sendiri dah faham dah kan, kita pun dah memang dah boleh maknanya bagi pandangan dan sebagainya, sebab kita dah tahu banyak maklumat-maklumat yang kita dapat daripada maknanya wabak penyakit ini. Jadi bagaimana yang Nabi ajarkan kepada kita daripada awal lagi, apabila kita berada satu tempat kan, apabila adanya satu tempat itu adanya penyakit wabak itu, maka janganlah kita masuk ke satu tempat tadi, dan manusia orang yang berada di tempat itu jangan keluar. Itu bermaksud apa? Kuarantin. Nabi ajar kepada kita, ada tak Nabi ajar kepada kita jangan kita takut dengan wabak ini? Ada. Itu semua makhluk Allah. Jihad kalau kita lawan, jihad dulu. Macam mana pula ajar Nabi? Tak pernah ajar macam tu. Sebab apa? Yang pelik ni sebab apa? Sebabnya wabak penyakit ni dia tak nampak. Dia tak nampak. Kalau kita nampak macam anjing tu, agak-agak kita pergi tak dekat dengan dia? Tak pergi. Tapi bahayanya lebih berat daripada anjing yang menggigit. Tapi kenapa anjing kita jumpa dia tak gigit kita, dia baru menggonggong saja kita dah lari? Sebab kita takut, kita nak selamatkan diri. Adakah orang yang takut dan lari daripada anjing yang mengejar itu dinamakan takut kepada Allah? Tak takut kepada Allah, takut kepada makhluk? Tidak. Orang yang melarikan itu, mana dia berusaha untuk menyelamatkan diri. Bukan bermaksud dia tidak takut, dia takut kepada makhluk Allah. Tetapi Allah suruh kita ikhtiar. Orang yang melintas jalan, tiba-tiba datang kereta yang berkemungkinan akan menganggar dia. Adakah dia tengok, oi kereta datang, ini semua takdir Allah, jangan takut dengan makhluk Allah? Adakah duduk saja macam tercegat? Tak. Itu namanya apa? Mengung. Dia kata ini takdir Allah. Kereta datang, oh takdir Allah, kalau nak kena tak kena sudah. Ini semua ketentuan Allah. Dia pun duduk tangga, pom, mati. Qul huwallahu ahad kat situ juga. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa ni? Tadi dia tak ngelak pun, nampak dah kereta lalu, tak ngelak. Dia sempat kata jangan takut kepada makhluk Allah, dia kata. Yang ulama ajar kepada kita ialah kita berusaha dulu. Usaha apa? Begitulah kita berusaha untuk mengelak wabak penyakit ini. Usaha dia apa? Usahanya seperti mananya, ikut seperti mana ulil amri kata, jarakkan 1 meter, pakai mask, jangan bersentuhan, jangan duduk dalam keadaan tempat yang ramai-ramai yang bersesak-sesak dan sebagainya. Jangan berkongsi makan. Kalau tuan-tuan ikut SOP sekolah lagi teruk kan, lagi macam-macam. Faham-fahamlah nak kawal budak-budak. Lihat dalam televisyen tu, kita tengok baru-baru mula-mula kata telah dibuka kepada tadika hari ini, alhamdulillah. Pemberita dia ulaskan, tengok budak-budak duduk elok je. Itu 5 minit je dalam tu, macam dalam syuting je. Lepas pada tu kameraman tak dan nak balik, baru minum air dah penuh, dah berlari dah. Tak sempat kameraman tutup tu lah. Tu pun disunting tu dekat.
Nak ceritanya begitu kan, nak ceritanya susah nak kawal budak-budak. Jadi SOP tu lebih diperketatkan. Ada orang yang tak faham juga. Kenapa orang ni kenapa ni kenapa? Sebab apa jadi macam tu? Sebab tak kena lagi. Tu manusia kan. Dia tak kena lagi. Bila dia kena, masa tu baru dia menyesal aku tak ikut. Kalau aku ikut awal-awal kan tak kena. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat hamba-hamba dia. Kita kena ingat, Allah sentiasa melihat hamba-hamba dia. Walaupun tak datang surau sekalipun, tak boleh datang masjid surau, Allah nak tengok hamba-hamba dia ni ingat tak kepada aku walaupun tak datang ke surau. Adakah hamba-hamba aku ni dia datang ingat aku ni, ingat kepada aku, sembah aku, beribadah kepada aku ini hanya dalam rumah Allah, rumah aku sahaja, ataupun di mana-mana sahaja? Tu dia kena ingat. Bila mana kita dah datang, tak boleh datang rumah Allah SWT, Allah nak tengok kita ni di rumah lagu mana pula ibadah kita kepada Allah SWT. Kuat ke, maintain ke, sama macam kita buat ibadah dekat masjid, surau dan sebagainya, ada tak sama? Ke semayang dah tunggang langgang dah ke, tak ikut waktu dah ke, apa ke macam mana? Allah sentiasa nak tengok pada hamba dia, menguji akan hamba dia. Nabi kata ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Jadi ini peringatan kepada saya juga. Kita ni kan lemah. Dah lama duduk kat rumah tu rasa macam naik lemak rasanya kan. Rehat pun banyak, relax pun banyak. Asyik mengetih dengan bini kan. Tengok kau, tengok aku tengok kau. Tengok anak-anak, tengok televisyen, dah tak tahu nak kata apa dah. Kan? Maknanya dia kadang-kadang tu turun di graf iman tu turun. Dia menurun, bila menurun tu dia dibalok liat, nak semayang pun dah malas. Semayang pun kadang-kadang lewat. Dak semayang sunat qabliyah ba'diyah pun dah tak berapa nak ada dah. Kejap ada, kejap tak ada. Dia dari begitu. Kan? Jadi Allah sentiasa melihat kita, menguji kita. Sama ada kita ini konsisten ataupun tidak konsisten. Dapat tak kita belajar, dapat tak kita mencari. Ada di antara kita ni alhamdulillah di rumah dia tunjuk pencapaian yang baik. Dia juga bertalaki, dia juga dengar ceramah kuliah. Ada kuliah online, dia dengar kuliah online, ustaz-ustaz ceramah, ustaz itu, ustaz ini dan sebagainya. Ada juga talaki mengaji, belajar mengaji. Oh, lebih bagus dia kan online mengaji. Alhamdulillah, tu satu benda yang baik, pencapaian yang baik. Istiqomah dia, sebab apa? Dia sayang kasih kepada Allah Subhanahu Taala, lalu dia belajar dan sebagainya. Dan yang malangnya sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, ada juga di kalangan kita yang belajar dengan online ni bagus juga, tapi dia jadi belajar makin lama, makin belajar makin merapu dia kan. Sebab dia ni main belasah dengan ustaz mana, dia tak kira dah ustaz mana yang ceramah kat dia, ustaz mana, ustaz belajar apa dah, hakikat makrifat apa semua, lah mayang tu tak wajib dah bagi dia. Saudara, ada yang berlaku. Dia kata, ustaz, rumah dia masak. Ustaz, macam mana ya, suami saya sekarang dah kurus kering. Saya kata, kenapa pula lah? Biarlah kurus kering, elok tu diet. Bukan apa ustaz kurus kering sebab dia tak makan daging dah saat sekarang ni. Wish, kenapa? Allergic ke? Gout ke apa? Tak ustaz, sebab dia ada belajar ni, belajar dengan satu Tok Syekh. Tok Syekh tu kata tak boleh makan daging. Kalau makan daging, kalau masak pun darah tu ada juga, dia kata. Basuh macam mana pun bila masak dalam periuk tu, darah ada juga. Bila kita makan darah, nanti hati kita ni tak khusyuk dah semayang kita kepada Allah. Bila tak khusyuk kepada Allah, maka kita telah mensyirikkan Allah. Sudah tahap tu habis, dia naik makam dia lah. Dia nak kena sucikan hati dia pula. Jadi ini macam-macam yang ada berlaku. Bila dia kata saya bagi cuma link tu punya, tengok tu dia syekh daripada mana tu, daripada negara jiran pun ada semua. Syekh-syekh hak belajar hakikat makrifat dan sebagainya. Oh, hebat ni level-level tinggi semua dah ni. Hak makam-makam tinggi dah ni. Nak pelik-pelik ni. Sampai satu ketika lepas ni semayang itu tidak wajib lagi. Semayang pakai niat saja. Best sungguh kan. Ada berlaku semayang pakai niat. Ada juga yang dikatakan yang ikut sekarang ni ada di
yang dekat dengan kita, Sungai Long. Sungai Long. Pengikut ataupun orang kanan Ahmad Kahar. Kenapa Ahmad Kahar kenal? Dia dah letak jawatan dah sebelum ni. Jawatan apa? Bukan jawatan PM, silap, bukan. Tapi jawatan Nabi kepada bangsa Melayu. Dia letak jawatan dah. Tiba-tiba hari ni tengok dia punya gerakan ataupun dia punya dakwah dia tu masih berjalan oleh orang kanan dia yang jalan tu. Dia jalan, dia cari pengikut-pengikut dia di kalangan orang remaja-remaja yang zero dengan agama, yang tak faham dengan agama. Dia disampaikan, bukan sekarang ni, bukannya jumpa-jumpa tak. Dia pakai WhatsApp, dia pakai media sosial, Facebook, Instagram dan sebagainya. Dia sampaikan aliran-aliran dakwah dia yang menyesatkan ini supaya tarik. Jadilah juga agama dia, kepercayaan dia, Ahmad Kahar tu sebagai Nabi. Nabi kepada orang Melayu. Nak kahwin dengan siapa boleh, nak makan khinzir boleh, nak minum arak boleh, nak isap ganja boleh, semua boleh. Sembahyang Jumaat tak payah. Jadi semuanya boleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ada juga kalangan sahabat-sahabat kita yang jadi begini. Ada dia punya pro dan kontra dia waktu dalam musim kip ini. Ini antaranya tuan-tuan yang kesan daripada, sebab apa? Sebabnya kesan daripada meninggalkan rumah Allah SWT semasa-sebelum. Sebab tu bahaya. Sebab tu bahaya. Kesan daripada meninggalkan rumah Allah SWT semasa Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita, kemudian bila mana tak boleh pergi, maka berlaku lebih mudarat, lebih besar lagi kepada dia. Sehingga kan dia tak faham langsung tentang agama, dia ambil saja apa-apa saja yang terkeluar daripada siapa-siapa yang keluarkan kenyataan yang bagi dia itu adalah agama. Tak kira dah betul salah ke, betul ke, merosakkan akidah dan sebagainya, maka dia ambil. Tambah-tambah yang mana bila dia dengar tu, dia ajar tu, makam level dia makin tinggi, senang. Kan? Senang dia masuk syurga, shortcut. Sedangkan kalau kita belajar dalam kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in mungkin tuan-tuan dah macam dengar. Kitab fiqh. Dalam bab akidah pun ada disebutkan bahawa barang siapa yang tidak komplit ataupun tidak teguh akan pegangan syariatnya atau kefahaman syariatnya, maka haram dia membuka kitab hakikat, ilmu hakikat. Haram tuan-tuan. Dia ni faham syariat apa? Semayang pun tak betul lagi. Orang tanya sunat abad, sunat hayat pun tak tahu apa lagi. Tu pun betul tak betul, sebut main belasah je. Tu pun tak faham lagi. Tiba-tiba buka kitab ilmu hakikat. Ni bahaya. Ulama sebut apa? Haram dia membuka kitab ilmu hakikat. Sebab apa jadi haram? Jadi macam tu lah. Dia jadi merapuh. Dia jadi tak tentu arah dah. Akidah ke mana, syariat ke mana, sembahyang ke mana, puasa ke mana, apa pun tak tahu ke mana. Tiba-tiba dah nak masuk syurga dah kira dia. Tu dia. Ni bahaya. Sebab tu kita ni nak belajar tu mestilah ada tingkatan dia. Mesti ada tingkatan dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan angkat darjat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa darjat. Mestilah ilmu itu menepati seperti mana apa yang diajarkan oleh para alim ulama, apa yang telah mengikut sunnah Nabi SAW dan para alim ulama. Mesti menepati. Kalau tak menepati, tidak mengikut ahli sunnah wal jamaah, maka sebab tu kita menjadi terseleweng, menjadi menyeleweng, menjadi rosak, binasa dan sebagainya. Azan. Kita bagi lagu azan.
لا إله إلا الله رب هذه الأمة. Jadi tuan-tuan dan puan yang rahmat Allah SWT, tuan-tuan kita sambung sikit insya-Allah. Jadi begitulah perihal manusia apabila berada dalam keadaan yang mana jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan mereka ini berada dalam kejahilan yang menyebabkan mereka ini berada dalam keadaan kesesatan yang boleh menyebabkan mereka ini dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jahil bahaya tuan-tuan. Jahil bahaya. Sebab tu ulama sebab apa? Sekiranya kau melihat ada manusia yang berjalan terbang ke atas awan, di atas awan, jalan atas awan, meniti ataupun berjalan di atas air tak tenggelam, ya. Kemudian kalau dia begitu pakai jubah 3 lapis tebalnya, sorban besar, ya, maka sebutkan la tartar, manakah jangan kamu tertipu. Tak boleh, jangan kamu tertipu. Kan kita ni manusia kalau dah begitu, kalau kita ni jahil, kan kita mudah tertipu. Tengok orang begitu dakwa dia bercakap dengan Tuhan, sudah, ini wali, ini sampai tahap dia boleh angkat jadi Nabi. Sampai Tok Syekh dia tu mati sekalipun, dia kata sebenarnya Tok Syekh dia tak mati. Tok Syekh dia tu hanya pergi ziarah alam barzah. Ziarah tu
Sampai ke tahap itu tuan-tuan, dia punya taksub tu sampai ke tahap itu. Dia kata itu ziarah ke alam barzah, pergi tengok-tengok aja, sebenarnya tak mati. Hebat tak hebat, ya? Jadi kita ni bila mana keadaan ni, kenapa dia begini? Kerana dia, akibatnya ada sebabnya adalah kerana jauh daripada ilmu. Sebab tu Nabi perintahkan kepada kita, Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang ingin berjaya di dunia, hendaklah dia berilmu. Barang siapa yang nak berjaya di akhirat, maka hendaklah dia berilmu. Dan barang siapa hendak berjaya di dunia dan akhiratnya, maka hendaklah dia berilmu. Ya, kita nak jadi seperti mana imam-imam yang muktabar tu susahlah. Tapi bolehlah kita belajar ni untuk menghilangkan kejahilan itu, supaya mana kita ini tidak mudah tersesat, tergelincir, tertipu, terpedaya dengan anasir-anasir yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang salah, yang bersalahan dengan syariat Allah. Ya, ada orang dia nak sampai ke tahap hakikat ni, ditinggal syariat. Sedangkan disebut al-haqiqatu bila syariah batil. Hakikat tanpa syariat maka batil, rosak. Mana boleh hakikat tinggal syariat? Hakikat semayang tidak. Hakikat puasa tak payah dah. Tak payah puasa dah Ramadan. Sebab makam kita tinggi dah, suci dah, lebih daripada orang lain lagi. Kalau semayang pun, semayang tu tak ada apa. Habis tu kenapa kena orang tengok ramai je orang semayang dekat masjid surau, semayang jemaah? Itu ahli syariat. Kita bukan ahli syariat, kita ahli hakikat. Sudah. Ni sampai ke tahap ada. Dia tak mau pergi semayang. Itu geng syariat. Kita tak campur sangat dengan syariat. Kita hakikat. Ni masalah. Ni jadi macam-macam, ya. Ini yang menjadi kerosakan kepada masyarakat kita. Sedangkan mereka itu asalnya tidak mempunyai asas kedudukan ilmu yang sebenarnya, dari sudut akidahnya, daripada tauhidnya, syariatnya, dan juga tasawuf dan sebagainya. Sebab tu kita biasa dengar Imam Malik sebut apa? Bila mana ilmu ini tidak boleh kita tinggalkan. Ilmu itu tidak boleh kita hanya mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian, tak boleh. Ilmu ni dia kena belajar semua, tambah-tambah benda yang utama dalam kehidupan kita. Ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu tasawuf, tu kena. Kena belajar. Sebab tu disebutkan Imam Malik sebab apa? Man tafaqqaha wa la tasawwafa tafassaqa, wa man tasawwafa wa la tafaqqaha tazandaqa. Maknanya barang siapa yang mempunyai fiqh, dia ada ilmu fiqh, ilmu syariat dia bagus, elok, hebat, ilmu hukum hakam, sembahyang semua dia tahu lah. Hukum hakam berkaitan muamalat semua dia tahu. Berkaitan dengan kenegaraan apa sahaja, berkaitan dengan hukum hakam fiqh semua dia tahu. Tapi dia tak ada ilmu tasawuf. Kata Imam Malik, maka dia jadi apa? Dia akan jadi orang yang fasik. Fasik tu. Ni dia kata orang ni bagus ni, hebat ni, tapi dia fasik. Kenapa fasik? Sebab hatinya ni tak ada ilmu tasawuf yang boleh menundukkan hati dia kepada Allah. Tak boleh membersihkan hati dia. Dia rasa megah, dia rasa hebat dengan ilmu dia. Dia rasa sombong, orang lain tak pandai macam dia yang hebat. Orang lain tak reti, orang lain bodoh. Orang lain tak berajar tinggi macam dia hebat sekali, dia boleh berhujah macam ni, dan dia merasa sombong dengan percakapan dan ungkapan dan sebagainya, maka dia fasik. Dan Imam Malik sebab apa? Barang siapa yang mempunyai ilmu tasawuf, kerohanian, kesucian, kesufian dan sebagainya, ilmu yang kata apa, yang nak dekat hati, membersihkan hati ni, tapi tak ada ilmu fiqh, maka dia jadi orang yang orang yang zindik, yang tergelincir akidah, yang boleh jadi sesat. Tu pelik-pelik. Kau jadi taksub, pelik-pelik. Boleh taksub kepada syekh dia, boleh taksub dengan pendapat-pendapat yang bersalahan dengan syariat. Sebab agama
dia tidak bersalahan dengan ilmu yang lain. Tauhid tidak bersalahan dengan syariat, syariat tidak bersalahan dengan tauhid, tidak bersalahan dengan tasawuf, maka mereka ilmu-ilmu ini adalah ilmu yang digabung dan menjadikan seseorang itu sempurna apabila dia gabungkan dengan cara yang betul. Ulama-ulama kita macam mana? Dia ada ilmu tauhidnya bagaimana, syariatnya macam mana, tasawufnya macam mana. Jadi kesempurnaannya maka kita kenalah, maknanya belajarlah mengikut seperti mana yang telah disebutkan dan dengan usaha-usaha kita. Walaupun kita tidak boleh jadi seperti alim ulama, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat menghilangkan kejahilan dalam kehidupan kita dan diri kita untuk kita nak hidup berjalan atas muka bumi Allah SWT ini seperti mana orang-orang yang sempurna dengan agamanya. Mudah-mudahan dapat menuju kepada Allah SWT dengan sempurna, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, saya kira sekali itu saja yang dapat kita sama-sama kongsikan pada mukadimah kuliah di Masjid Nurul Ihsan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah di rumah Allah SWT, dan kita berdoa banyak-banyak supaya mana Allah SWT mengangkat akan wabak penyakit kita ini dan diselamatkan negara kita ini, dan dapat kita beroperasi dan dapat kita beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya dan istiqamah. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan keberkatan dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Jadi sekadar saja aku lakukan hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barsi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.